Boleh, ada. Ada je. Okay. Okay, soalan seterusnya. Do the characters intrigue you and why? Ya basically yes. So macam saya kata tadi, bila elemen-elemen erotik ditonjolkan, then tidak sesuai dengan kita punya culture, kita punya art, because kita punya apa ni, nature sendiri in terms of yang saya kata tadi, nilai moral dan sebagainya yang lebih dekat kepada Islamik macam tu, ataupun kata lain dengan kita punya masyarakat timur, ya apa ni. So bila dipaparkan image-image yang ada elemen-elemen erotik, elemen-elemen yang kita katakan tidak bersesuaian tu, dia sebenarnya dia akan memberi satu pandangan ataupun memberi satu gambaran yang negatif, ataupun ini Oh. sebab dia akan melibatkan kognitif golongan ataupun kita tahu ya, yang terlibat dengan game ni biasanya orang macam umur macam saya dah tak terlibat. Mungkin orang yang macam Nukman Ah. maybe yes, ataupun mungkin youngest itu apa ni, yang youngest, okay, so Hmm. youngest, so mereka biasanya akan terlibat. Jadi mereka akan terdedah dengan satu benda yang tak sesuai lah sepatutnya, sebab dia tak itu apa ni dengan culture kita tu. Macam itulah. Hmm. Hmm. Saya faham, saya faham. Hmm. Okay. Untuk Dr. lah, do you think character design can be representative of a certain culture? Kenapa? Okay, yes, okay, okay. So biasanya kita tahu apa ni, macam saya kata tadilah, dalam karakter itu apa ni, biasanya sesebuah produk seni, produk budaya tu akan relate dengan kita punya culture. Okay, so contohnya kalau kita tengok macam tadi, kalau elemen-elemen yang saya kata tidak bersesuaian dengan budaya kita, yang saya kata tadi ada elemen-elemen mungkin erotik ataupun elemen-elemen yang mungkin dah menyentuh sedikit tentang pornografi, so memang dia bukan dalam bidang kita, dalam budaya kita. So seharusnya kita menunjukkan apa yang ada dalam budaya kita. Contohnya kalau kita tengok animasi seperti Upin Ipin, itu adalah image tentang budaya kita. Tak semestinya kita nak tunjukkan sesuatu kekayaan budaya itu dengan elemen-elemen yang tak sepatutnya. So kita dah faham, misalnya Upin Ipin itu dah cukup untuk menunjukkan itulah kita punya culture, kita punya nature. Itulah. So kalau Oh. kita ambil contoh yang macam animasi daripada Jepun seperti Shinchan, Hagimaru, apa lagi ya, apa ni, mungkin Doraemon kan. Elemen-elemen itu dengan budaya Jepun memang ada yang sesuai dengan masyarakat kita, tetapi itu dia menunjukkan image Jepun, walaupun saya kata tidak adalah elemen erotik dalam yang animasi yang saya sebutkan tadi, tapi itu adalah budaya dia. So kita sebenarnya kita kaya dengan budaya kita, so why not kita expose apa yang ada dalam budaya kita itu sebagai satu bentuk apa ni, animasi seperti mana yang Upin Ipin buat. Walaupun saya tengok dalam setengah benda, misalnya macam Bobo Boy itu pun sendiri bukan budaya kita, walaupun dihasilkan oleh animators kita kan. Macam Hmm. itulah. So Oh. tak ada masyarakat terbang-terbang tu, tak ada lah kot, tapi tak apalah, itu sebagai satu bentuk karya kreatif, itu tak ada masalah as long as tidak memaparkan elemen-elemen negatif yang keterlaluan kepada uh, apa ni, kita punya audience. Oh. Faham, faham, faham. Mm-mm. Okay, terusnya. What makes you think that the characters yang Doktor nampak sekarang are from a certain culture? Kalau iyalah kan, Doktor rasa is from a certain culture. Which culture then? Okay, what makes you think that the characters that you have seen now are from a culture? Okay, so saya tak tahu, saya tak boleh nak kata, tapi yang maksudnya yang dalam konteks ni apa yang Nokman masukkan, uh, karya-karya yang ada di Malaysia hari ini ke atau macam mana? Karya-karya yang more kepada Southeast Asian lah, keluaran daripada negara kita atau keluaran daripada negara-negara jiran. Aha, Ha. okay. Okay, so yang Nokman nak tahunya apa benda? Saya faham soalan tu, cuma yang saya tak boleh nak capture apa yang Nokman nak sebenarnya. Okay, itu okay, saya tengok balik Ha. What make you think that the characters that you have seen now are from a culture, which culture?
Okey, so sebenarnya kalau nak cakap kita dalam konteks masyarakat di Southeast Asia ni kita sebenarnya ada keberagaman ataupun katakan diversity kat situ. So yang saya nampak ialah apa yang ditonjolkan dalam animasi dalam our region, itu adalah budaya yang mengikut negeri lah. Mengikut apa tu kita katakan kawasan tertentu. Misalnya kalau kita tengok di Indonesia pun ada semacam sebelum mungkin Nokman mungkin lebih tahu. Pada sekitar tahun 90-an, awal 90-an, di Indonesia mereka menunjukkan kartun-kartun ataupun animasi yang mengangkat watak-watak orang Jawa. Mereka pakai pakaian tradisional Jawa. Begitu juga kalau kita tengok dalam konteks masyarakat kita, so macam animasi seperti Usuk Santurian misalnya, Santurian itu menampakkan image kita. So maksudnya yang kita boleh conclude daripada apa yang Nukman tanya ni, setiap kartun, setiap animasi yang ada di dalam setiap negara itu merupakan satu image yang menggambarkan tentang perihal ataupun elemen-elemen kekayaan itu budaya setempat. Macam itulah. Sebab macam saya kata, kita tengok macam apa yang ditunjukkan oleh kartun itu Jepun misalnya. Mereka menunjukkan kekayaan ataupun itu cara hidup, dia punya way of life masyarakat di Jepun. So macam kita tengok Usuk Santurian pun adalah bercerita pada hidup. Begitu juga kalau kita tengok contoh macam Datuk Lak punya kartun Kampung Boy kan. Macam mana Kampung Boy itu memaparkan image masyarakat kita, walaupun nantinya bila sampai ke negara mana-mana dialih bahasa dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu ada satu paparan, bagi saya ini satu bentuk promosi in terms of kita punya, mungkin kita boleh sebut sebagai pelancongan juga sebenarnya, nak tunjuk bahawa ini adalah image budaya, seni, cara hidup dan sebagainya melalui animasi seperti yang ditunjukkan oleh Datuk Lak itu, ataupun kita kata Upin Ipin, Usuk Santurian dan sebagainya lah. Itu menggambarkan budaya setempat. So kalau tanya saya which culture then, bagi saya apa yang ada dalam, sepatutnya apa yang ada dalam setiap karya animasi itu harus menunjukkan kekayaan budaya dan seni setempat lah. Faham. Soalan seterusnya. Can you see multiple combinations of culture in those character design? So kalau tanya saya akan kata yes and no. Why I say yes? Kita tengok contoh kalau dalam animasi moden seperti Upin Ipin ataupun Bobo Boy ataupun beberapa lagi lah. So mereka dah mencampur aduk elemen-elemen kebudayaan setempat seperti yang maksudnya masyarakat di Malaysia, dan pada masa yang sama mereka mencampurkan elemen-elemen teknologi barat, cara berfikir barat, cara bentuk kartun barat seperti mana ada dalam animasi Spider-Man, Superman dan sebagainya dengan teknologi. Maksudnya elemen-elemen dari segi shape of setiap animasi itu sendiri pun dah kadang-kadang digambarkan elemen barat. Misalnya boleh terbang, ada elastik, ada macam-macam benda. Mungkin kalau kita tengok dalam kartun seperti Spider-Man ataupun mungkin Batman, dia ada senjata yang berbaling macam bumerang macam tu kan. Tapi dalam kita tengok dalam Bobo Boy, dia guna macam yo-yo sebagai senjata. So maksudnya benda tu semacam cut and paste tetapi digambarkan dalam bentuk lain. Faham tak maksud saya? Faham. So maksudnya kalau kita nak tengok sekarang yang kartun yang pure local culture, so kita tak akan jumpa. Mungkin pada awalnya kita tengok Upin Ipin, ada, tetapi bila dijadikan filem animasi, dah banyak unsur-unsur yang pelik. So macam pengembaraan yang dimasukkan dengan unsur-unsur imajinasi yang sesuai dengan dunia kanak-kanak lah. Saya kata bukan itu tak bagus, tapi itu ada satu bentuk percampuran ataupun kita katakan dia punya ada elemen-elemen luar, budaya luar, kesenian luar yang dimasukkan dalam kartun-kartun tu.
Faham tak maksud saya kan? Macam faham. itulah. Jadi apa ni maksudnya, kalau kita tengok macam kartun yang Datuk Lat buat Kampung Boy, itu mungkin masih lagi pure setempat lah. Tapi elemen-elemen tu pun dah dicampur dengan dari segi bahasanya kan. Kita tengok je apa ni, watak-watak tu bercakap dalam bahasa Inggeris, watak-watak tu bercakap dalam apa ni, mungkin ada bahasa Thailand dan sebagainya. Tapi itu yang dari segi bahasa itu mungkin perkara kedua. Yang perkara pertama ialah bagaimana apa ni Datuk Lat cuba menunjukkan imej-imej budaya setempat. Itu dalam konteks beberapa tahun dulu, tetapi yang saya kata dalam konteks sekarang, bila Nukman tanya saya macam tu, saya kata ada banyak perubahan ya apa ni, yang kartun itu dikomersialkan menurut keperluan setempat lah. Okey, so ada multi combination kat situ. Ya, misalnya macam saya kata tadilah, okey, ada imej-imej terbang, imej-imej yang sebenarnya tidak ada dalam kartun masyarakat kita. Okey. So macam itulah. So mungkin juga ada imej itu yang kita katakan terpengaruh dengan apa ni, watak Nabi itu apa ni, Nobita ke, watak si siapa yang boleh terbang dengan ada kipas kecil kat kepala tu kan, dalam Doraemon. Itu mungkin juga pengaruhnya ada kat situ, tetapi disesuaikan dengan masyarakat kita lah. So maksudnya ada elemen-elemen dalam konteks sekarang yang ada beberapa perubahan in terms of character design yang ada pada kartun-kartun tadi yang dipinjam, yang diadaptasi daripada luar. Kan macam kita tengok Bobo senjata dia apa dia? Okey, yoyo ataupun beberapa lagi lah. Tetapi itu mungkin kita boleh faham ya, itu sebagai satu bentuk adaptasi daripada Boomerang oleh Batman, ataupun kita tengok Captain America dengan perisai ajaib yang kuatnya tu kan. Macam itulah. Tapi dia tidaklah pinjam tetapi dia adaptasi, macam itulah. Dia ada the same konsep lah. Ya betul. Same konsep tapi adaptasi lah. Faham. Okay, Doktor, have you ever encountered an offensive character design? Character design yang bagi Doktor ini tak patut lah, macam tu. Macam saya kata tadilah, kalau yang dalam konteks apa ni, yang karakter woman characters yang dalam yang pada awalnya Nukman tunjuk kat saya tadi, yang saya kata ada elemen-elemen erotik, yang itu bukan pakaian masyarakat kita pun, bukan pakaian masyarakat Asia Tenggara pun, kan. Okey, tetapi ditunjukkan dengan pakaian yang agak-agak tidak sesuai lah, kan. Ada elemen-elemen erotik kat situ, ada sedikit macam satu bentuk seperti mana anime Jepun yang ada unsur-unsur pornografi kat situ kan. Okey, so maksudnya bagi saya apa ni, kat situ yang saya menolak lah. So maksudnya ada elemen karakter yang sepatutnya tidak sesuai pun. Why not kita boleh tunjuk je kita punya karakter yang disesuaikan dengan masyarakat Asia Tenggara. Okey, so macam kita tengok ya apa ni, di Indonesia ada yang animasi yang menunjukkan imej-imej setempat. Apalagi kalau kita tengok dalam konteks sekarang yang ada seperti apa ni, animasi yang mengangkat ataupun mendidik kanak-kanak ya, macam apa tu, apa Hana dengan apa tu kan. Yes. Itu kan imej Islamnya. Okay, so why not itu ditunjukkan, sebab itu adalah kita punya budaya sebenarnya. So berbalik pada yang soalan tadi, macam saya menolaklah pandangan kalau apa ni, karakter yang ada dalam apa ni, animasi di Asia Tenggara atau khususnya Malaysia ataupun negara-negara yang beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei misalnya ya. Okey, so sepatutnya mereka harus menunjukkan satu elemen yang how to educate our people dengan itu apa ni, animasi ni. Macam itulah. So kalau yang awal-awal tadi gambar agak itu apa ni, woman character yang agak apa ni, keterlaluan kan. Itu tak sesuai lah. Okay. Saya faham. Okay, soalan seterusnya. Are you familiar with objectification or sexualizing female character design in digital game? Based on Doktor punya experience kan. Doktor boleh provide example tak kalau Doktor pernah lalui, pernah nampak sepintas lalu kan? Yang berkaitan dengan objectification and or sexualizing ni. Okey, saya terus teranglah saya cakap, saya tidaklah
terlalu familiar, tetapi saya tahu apa ni, kalau dalam digital game, terutama digital game yang diadaptasi daripada anime Jepun misalnya, kan ada elemen-elemen pornografi kat situ yang ditunjukkan. Ya. Okay, so saya tak tahu saya itu apa ni, kalau Nu'man tanya saya, could you please provide example, mungkin saya tak tahulah, saya tak boleh nak sebut, tetapi memang ada elemen-elemen yang saya kata tadi, yang seperti mana apa ni, anime Jepun itu satu benda yang tak sesuai lah kan. Okay, so kalau tanya saya, sebab itu memang elemen-elemen pornografi pun salah satu daripada strategi. Okay, kita tahulah apa ni, Jepun ni mungkin negara yang kita katakan antara yang terlibat ataupun produksi karya-karya pornografi yang antara yang tertinggi di dunia kan. Okay, so tidak hanya daripada manusia yang betul-betul, yang manusia lah pelakon-pelakon yang betul, tetapi mereka juga menjualnya melalui anime itu ya. Okay, elemen-elemen yang saya kata dikaitkan dengan sexualizing dan juga pornografi tu. Itulah. Tapi kalau saya tanya contoh, saya tak tahulah. Faham doktor. Tapi doktor family lah. Doktor tahu lah benda tu ada. Tahu lah benda tu, tahu. Okay. Alright, seterusnya. Do you think dengan apa character design yang wujud, yang macam doktor terangkan tadi kan, adakah benda tu macam degrading ataupun memang directly objectifying orang-orang yang involved, macam gender, semua tu, culture? Sebenarnya kita tahu karya animasi adalah sebahagian daripada karya seni. Dan kita tahu karya seni ni biasanya ada objektif ataupun ada dia punya tujuan tertentu. Walaupun saya tak terlibat secara maksudnya dalam bidang animasi, bukan bidang saya, tapi memang kalau kita tengok dalam certain karya, bila terutama yang menunjukkan watak-watak, terutama apa ni kita katakan yang women's characters, so kat situ memang ada tujuan tertentu lah. So kadang-kadang tujuan tu mungkin ada, kalau kita faham ada elemen-elemen feminism kat situ, elemen-elemen yang menolak kedudukan lelaki tetapi dalam konteks animasi di Malaysia kita tak nampak sangat. Tetapi if kita nak tafsir benda tu, even kita tengok dalam Bobo Boy, watak hero tidak hanya ataupun watak yang kita katakan superhero ataupun superheroine ada. Maksudnya kanak-kanak yang pakai tudung pun adalah hero yang berjuang, yang mempunyai satu kuasa yang luar biasa untuk melawan kejahatan kan, melawan musuh-musuh. So maksudnya kat situ kita boleh interpret as bagaimana animator di Malaysia tidaklah menonjolkan imej-imej pertentangan ataupun merendah-rendahkan wanita, ataupun mereka mengangkat karakter-karakter wanita untuk menonjolkan satu kita katakan dunia feminin. Tak ada. Kita tak jumpa dalam kartun Malaysia setakat inilah. Apa yang saya faham, itu apa yang saya faham. Sebab daripada awal yang misalnya kalau saya tengok kartun-kartun pun, itu kita akan nampak pada awal kartun dalam bentuk yang kita katakan siri animasi kat Malaysia ni, saya tak nampak lah elemen-elemen yang nak mengangkat imej wanita, nak merendahkan wanita ataupun nak mengangkat imej lelaki. Tak ada benda tu. Tapi kalau kita tengok dalam konteks, kita nak faham dalam konteks dunia animasi di Jepun, so kita boleh takrif bahawa ada elemen-elemen yang kita katakan manipulate terhadap wanita, manipulasi terhadap wanita. Watak-watak wanita diberi imej sebagai mungkin pelacur ataupun yang terlibat dalam dunia pornografi kan. Even kalau kita tengok yang saya lupa yang walaupun saya tak berada dalam dunia animasi, tapi macam kita tengok animasi di Indonesia lately ni, mereka juga memberi bagaimana mendidik karakter wanita, mendidik masyarakat. So imej wanita diberi pakai tudung, ataupun kalau yang bukan Islam pun mereka mengajak orang supaya memahami betul-betul agama yang bukan Islam. Misalnya kalau Kristian ataupun Katolik, mereka mengajar benda yang betul ya. Kalau Nu'man tahu tentang animasi di Indonesia, ada yang ini animasi yang berorientasikan kepada keagamaan. Bukan hanya Islam, tapi ada juga yang Hindu dan Buddha kat situ. Iaitu berkaitan dengan kerukunan agama.
Okey, so maksudnya setiap agama tu ditonjolkan supaya wujudnya satu interaksi agama yang harmoni macam itulah. Tetapi begitu juga kalau saya tengok di Thailand ya, kartun-kartun Thailand, mereka juga tidak menampakkan satu manipulasi terhadap wanita. Okay, so maksudnya elemen-elemen itu kita katakan bukan menjadi satu isu besar dalam kedudukan karakter itu. Okay, sebab mereka yang saya nampak ialah mereka lebih menunjukkan tentang kekayaan budaya setempat. Bukannya elemen-elemen antara manipulasi terhadap wanita, merendahkan maruah wanita dan sebagainya. Tetapi mungkin tidak dalam konteks animasi Jepun kalau kita faham, sebab dia menunjukkan imej-imej wanita sebagai elemen pornografi kat situ kan. Macam itulah yang saya nampak. Oh, saya faham Doktor. Doktor pernah dengar tak game Mobile Legend? Tahu. Tahu kan? Sekejap. Antara yang bagi saya menarik kan, Philippine character. Ini antara dia, yang perempuan ni. So, dekat Malaysia, Mobile Legend sekarang makin lama makin membesar dia punya Growers. Yes, growers dia punya peminat. Antaranya sebab ada macam streamer solos yang besar-besar penjahat semua kan. Tapi doktor rasa kan, because adakah dengan dengan design macam ni membuatkan benda tu naik lagi? Adakah ada efek? Kenapa? Okey, kita tahu memang dari segi macam saya kata tadilah, memang dia akan menarik itu followers dia ataupun khalayak dia ataupun public lah untuk ni benda ni. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok ya, apabila dalam saya ada ikut juga walaupun saya kata tak ni, kadang-kadang bila terbuka misalnya, so ada elemen-elemen macam saya kata tengok ya yang awal tu yang Mobile Legend yang watak wanita yang pakai agak erotik, diberi imej-imej yang erotik tu. So sebenarnya walaupun kita kata itu sebagai satu bentuk games, tapi sebenarnya games itu telah menarik khalayak ke arah elemen negatif sebenarnya. Terutama young generation lah, kanak-kanak kan, bila mereka masuk benda ni, mereka didedahkan dengan sesuatu yang tak sepatutnya kan. Okay, so bila watak-watak wanita, then apalagi kalau kanak-kanak tu kanak-kanak perempuan, dia main game tu dia tengok watak hero yang bodinya yang kan, maksudnya terdedah macam tu watak-watak lelaki kan, karakter lelaki tu, sebenarnya itu pun sebenarnya satu yang tak bagus pun kan. Maksudnya walaupun kita kata itu sekadar karya animasi, tetapi ada something behind yang ada di sebalik karya tu yang sebenarnya tidak bagus kepada kita katakan kanak-kanak ataupun yang terlibat dengan benda tu. Sebenarnya itu yang elemen tak bagusnya ada kat situ. Faham Doktor. Sebab cuba Nukman tengok kan kalau senarai tadi kita tengok karya, kalau itu memang watak-wataknya memang macam tu kan. Kalau tengok semua, boleh katakan semua yang Mobile Legend punya games, tak kira lah yang ada dekat Filipina apa benda, sebenarnya yang sama, ditunjukkan imej-imej wanita berpakaian seksi, walaupun itu adalah superhero, tapi itu cerita lain. Tetapi yang dari segi karakter itu sebenarnya adalah dia akan memberi satu efek yang negatif dari pandangan saya lah. Sebab itu tidak, ialah kanak-kanak kan, dia belajar daripada apa yang dia buat setiap hari. So bila dia didedahkan dengan something yang sebenarnya yang dalam kita tengok dalam Mobile Legend ni pun kisah tentang peperangan, mengajar kanak-kanak kepada keganasan sebenarnya. Kan? Kanak-kanak diajar itu berperang, tunjuk. Dan ini dalam konteks bukan konteks kita, dalam masyarakat, dalam ada yang terbaru saya lupa game apa yang dekat Amerika tu, Amerika ataupun mana, yang dia tembak nenek dia. Ada baca tak dalam seminggu 2 ni je? Sebab dia terpengaruh dengan game tu, dia tembak nenek dia. Perempuan umur 8 tahun. 8 tahun umur dia. Budak perempuan. Saya tak tahu lagi itu. Saya banyak sangat tengok yang school shooting je. School shooting.
So itulah saya kata kalau tanya saya sebenarnya dari beberapa aspek yang kita kata macam contoh Mobile Legend tadi, okey, elemen-elemen cerita atau elemen-elemen Hmm. karakter tu sendiri yang sebenarnya ada memberi kesan negatif lah. Oh, sedikit sebanyak ada kesan lah kan. Itulah bukan sedikit banyak, bagi saya banyak kot. Kan sebab Oh, bila dipaparkan macam tu ke elemen keganasan kan, hmm, peperangan, faham, faham, faham. watak-watak wanita yang tak sepatutnya. Sebab mostly kita follow apa yang kita nampak lah kan. Ya betul, kanak-kanak tak utama kan, mereka masih Ah, lagi fresh, mereka don't know nothing about apa itu moral, nilai dan sebagainya. Once mereka involve game tu, dalam game tu mereka join benda tu, okay, so mereka didedahkan benda yang tak sepatutnya, so mereka belajar daripada situ. So akan membentuk dia punya karakter sebenarnya, secara tak oh, langsung. okay. Faham Hmm. tak faham. Hmm. Okay, soalan seterusnya. What sort of character design yang akan menaikkan dia punya quality pada karakter tu? Macam nampak dia lebih baik ke semua tu? Okey, macam saya kata tadi, sebenarnya dia itu yang Nukman punya soalan ni lebih kurang sama je, walaupun soalan lain tapi dia punya konten dia hampir sama je. Okey, yang saya boleh katakan dari segi character qualities ni, okey, untuk menampakkan tu, okey, why not kita kita tunjukkan budaya setempat dalam karakter dalam game kita tu. Okey, so maksudnya tak perlulah kita nak tunjukkan elemen-elemen watak, terutama watak wanita yang berpakaian barat, seksi dan sebagainya, elemen-elemen erotik perlu ada dalam tu. Okay, why not kita tunjukkan, kita try to educate our people melalui animasi misalnya. Okay, so kita gambarkan watak-watak yang boleh je itu cerita tentang perang, tetapi mungkin kita boleh tunjukkan melalui silat, kekayaan silat Melayu misalnya, ataupun kita tengoklah apa-apa martial art yang berkaitan dengan yang ada dalam masyarakat kita. Misalnya mungkin taekwondo ke apa benda ke yang ada dalam masyarakat kita kan, ataupun silat ke apalah yang ada dalam masyarakat kita. So tak perlu melalui watak-watak yang kita katakan erotik dengan itu persenjataan yang sebenarnya mengarah kepada keganasan dan sebagainya. Itu mungkin saya kata kita boleh tunjukkan benda tu sebab katalah kita punya animator nak angkat benda tu dalam satu karakter-karakter dalam game, okay, so kita tunjuk lah kita dengan kita tu, because we have our own character. Faham tak maksud saya kan? Semestinya ikut barat. So buat apa kita nak pinjam? Boleh je kita nak pinjam, kita nak tengok dari segi pembinaan karakter tu boleh, tetapi yang kita nak tunjukkan ialah our culture, bukan their culture kan, macam tu lah. Kalau sebabkan generasi kita kan makin lama makin berubah, and diorang ni ada millennials, Gen Z semua ni kan. Ya betul. So apa pendapat doktor kan, sebab diorang tak tahu benda-benda yang lepas, macam keluar main nanti diorang tak tahu, diorang bila tengok nanti diorang kata bukan benda ni outdated ke. So bagi doktor lah kan, apa pendapat doktor terhadap pandangan mereka ni? Okey, macam saya kata, okey, sekarang kan macam Nukman kata tadi, okey, sekarang teknologi dah berubah, boleh kata every second berubah teknologi tu, termasuk dalam bidang animasi juga. Okay? Jadi kalau kita tengok macam keluar Man ke apa benda, okey, Usuk Santurian ke misalnya, dulu ada apa benda yang cerita tentang Wira yang belayar dengan kapal tu, kat laut, saya lupa nama dia, macam pahlawan Melayu tu. Saya pernah ingat kak. Tapi saya tak ingat, sorry lah. Okey, tapi saya nak cerita kat situ, okey, kita tak boleh lagi kartun seperti mana yang ada dalam Keluar Man. Okey, so maksudnya kita perlu update in terms of technology, tetapi kita still create that animation in our culture, in our nature. Okey, maksudnya kita boleh bina benda tu guna teknologi terkini, tetapi jangan keluar daripada kekayaan karakter yang kita ada. Kita ada own culture, kita ada own arts dan sebagainya lah. So kenapa kita perlu pinjam orang punya dan kita bina karakter based on bukan budaya kita. Okay, so mungkinlah kalau Nukman tanya saya ataupun orang lain tanya saya, okay, yang Keluar Man tu logik lagi tak?
Yalah logik tetapi bukan seperti itulah. Kita tengok Keluar Man pun sakit hati. Kartun tu gerak macam tak nak gerak, tak nak gerak kan. Okay, so maksudnya perlu ada teknologi yang terkini di-apply dalam pembuatan kartun seperti itu. Okey, dan itulah yang kita katakan kekayaan tidak semesti, kekayaan teknologi itu tak semestinya meletakkan sebagai sesuatu yang negatif kan. Okey, kita boleh guna itu untuk create sesuatu yang jauh lebih baik tetapi mesti kekal kita punya budaya macam itulah, supaya tak lagi kita nak tengok watak-watak wanita misalnya yang ada elemen erotik dan sebagainya. Itu bukan budaya kita, tak mungkinlah kita nak, tapi kita kena tengoklah maksudnya macam Boy buat, okey, kanak-kanak bertudung tetapi dia sebagai superhero boleh terbang dan sebagainya. Itu yang kita boleh tunjukkan. Tetap je elemen tu tidak diberi kanak-kanak tu ataupun watak karakter wanita dan tu diberi elemen erotik kan. Tudung pun boleh je, tapi kita kena menguasai teknologi terkini dalam animasi. Kita tak boleh macam Keluar Man, kalau tengok saya sakit hati je kan. Gerak pun macam gerak macam mulut bergerak tapi suara lain. So maksudnya dia tak menguasai teknologi kan. So tak apalah, kita tahu Keluar Man tu zaman itu berapa tahun dulu kan, waktu tu teknologi dari segi animasi dan sebagainya masih lagi belum ada yang canggih kan. So bila kita dah berada dalam konteks Internet of Things kan, itu apa ni, revolusi industri 4.0. Sebentar doktor, ada orang kat depan pintu rumah saya. Oh ya, okey. Ya. Kalau you tak sure, you cakap dengan ni, you tahu ni, dekat this one, dekat ruang tamu. Alright. Hello, doktor? Ya, saya. Sorry doktor. Ada maintenance. Oh, okey, tak apa. Okey, di mana kita tadi? Ini berkaitan dengan karakter itu apa ni, sesuai tak apa ni, macam saya kata tadi lah. Yang teknologi tu maksudnya tadi Nukman tanya pasal apa ni, macam bila orang mempertikaikan Upin Ipin. Okey, betul lah maksudnya perlu kita tengok apa ni, bila kita ada Internet of Things, yang maksudnya kita ada apa ni, komputer quantum semua kan dalam teknologi komputer. Okey, so maksudnya kalau apa ni, animasi kita, watak-watak ataupun apa-apa karakter dalam animasi kita masih lagi menggunakan teknologi seperti mana Keluar Man, itu memang tak sesuai lah kan. So maksudnya kita beri penekanan kepada menjaga nilai-nilai dan budaya kita yang dalam masyarakat Islam, masyarakat Timur tetapi tak bermakna kita menolak teknologi yang yang termoden, yang terbaru. So kita cuma menolak dari segi ciri-ciri karakter, ciri-ciri watak yang ada dalam setiap game itu, sebab memang menunjukkan imej-imej yang tak sepatutnya, tetapi teknologi itu kita kena ambil macam itulah. Supaya kita tak naklah macam saya kata tadi, kartun macam itu Keluar Man yang itu apa ni, Usut Santurian yang kartunnya tak apa-apa, dia punya bergeraknya, orang suara keluar dulu, mulut baru bergerak. So macam tak sesuai lah kan. Faham doktor, faham? Alright. Okay, seterusnya karakter tu
character design tu, Doktor rasa kan patut tak dia close related to how macam mana in real life benda tu ada? Patut tak? Macam saya kata tadi lah, okey apa ni, of course lah walaupun kita kata tidaklah ni karya kreatif kan. Karya kreatif dia tak boleh ambil 100% daripada cut and paste daripada realiti kepada karya seni. Kan maksudnya tak adalah nilai-nilai kita katakan estetik kat situ. Tapi apa ni yang paling penting ialah nak tak nak kita terpaksa ambil a real life tu dalam karya kita. Real life ni apa maksud dia? Okey, dalam konteks itu apa ni animasi ataupun game lah, kita nak ambil sesuatu yang ada elemen-elemen yang boleh mendidik. Okey, so kita tengok ya macam mana masyarakat mungkin kalau kita tengok ya contoh kalau dekat bulan puasa ni, okey, so kartun-kartun tu ataupun animasi tu mesti menunjukkan imej-imej keislaman kan, imej-imej yang mendidik macam tu lah. Oh, kalau you pulas dia boleh unlock tak? Okey, dah settle dah yang ada kat luar tu. Okey, so maksudnya Tarik. okey, macam saya kata tadilah apa ni tak semestinya 100% real life tetapi elemen apa yang ada dalam masyarakat tu perlu diadaptasi oleh seseorang animator ataupun seorang gamer lah. Faham? Okey. Faham juga Doktor macam tu. So, the aesthetic tu penting lah juga kan? Ya betul. Okey, benda tu betul. Okey, itu maksudnya benda elemen-elemen yang kesenian tu boleh diambil. Tetapi janganlah kita membina sebagai satu benda yang bertentangan dengan nilai yang real life masyarakat kita. Kan? Maksudnya masyarakat kita macam mana, so kita pergi ambil benda-benda luar, kita masukkan dalam karya kita. Mungkin tak sesuai lah yang saya kata in terms of character, terutama woman character lah. Kan? Okey, so watak-watak superhero daripada luar semua kita himpun dalam karya kita. So itu tak sesuai lah, bukan satu real life dalam masyarakat kita kan. Itu. Jadi animator ataupun gamers, okey, so mereka kena tahu apa yang sepatutnya mereka bawa dalam karya mereka. Okey, untuk disesuaikan dengan kita punya public lah. Oh. Faham. Okey. So, okey, bagi Doktor kan, dalam part-part yang Doktor cakap tadi, the elemen-elemen semua tu kan, Doktor rasa benda tu orang lain pun perlu accept tak? Orang lain tu maksudnya maksudnya apa ni audience ataupun audience, users. Okey, so mereka boleh terima sebenarnya benda tu macam saya katalah. Okey, tak semestinya game tu harus ambil barak kita baru boleh terima. Tak. Kita boleh buat cerita, kita boleh buat karakter, kita boleh buat semua benda dalam budaya kita, tetapi mungkin kita boleh meminjam teknologi daripada barat yang lebih mungkin kita agak ketinggalan dalam bidang tu dalam segi teknologi. Jadi kita boleh ambil je. Okey, tetapi yang dari segi karakter tadi, dari segi mungkin kalau animasi tu dari segi penceritaannya itu apa dia dari segi naratifnya, okey, kita buatlah yang budaya kita dalam kita punya culture, kita punya area kan. So maksudnya supaya apa yang kita buat tadi, kita bukan meminjam barat dari segi karakter, tetapi kita boleh adaptasi elemen-elemen animasi barat, teknologi barat ke dalam teknologi kita, dalam penghasilan produk kita. Yang maksudnya kita tidak meminjam 100%, tapi kita mengadaptasi supaya apa yang kita hasilkan adalah menunjukkan imej-imej kekayaan seni, budaya, adat resam kita, cara berfikir kita, nilai-nilai keagamaan kita macam itulah. Kan? Barulah apa ni, maksudnya kita tidaklah apa ni menghasilkan satu karya yang 100% ikut barat punya ataupun elemen-elemen yang kita katakan tidak sesuai dengan budaya kita. Kita boleh ambil pada luar, macam saya katalah. Kita boleh ambil je cita-cita itu superhero, Captain America ke Batman ke Spiderman ke Superman ke whatever man lah. Okey. So kita boleh ambil benda tu, tapi kita itu apa transformasi idea itu dan kita create based on our own idea untuk kita hasilkan karya kita sendiri. Macam itulah supaya menunjukkan elemen-elemen kekayaan budaya kita dan pada masa sama kita tidaklah menghasilkan satu produk animasi ataupun game
yang bertentangan dengan nilai-nilai kita dan kita mendidik sesuatu yang negatif kepada public kita, macam itulah. Oh, macam tu lah Doktor. Oh, faham. Okey. Saya rasa dah masuk soalan terakhir dah ni. Okey. Seterusnya. Okay, what do you think can be done to reduce objectification in video games? Bagi doktor lah, apakah langkah yang kita boleh buat untuk reduce yang this negatifnya qualities lah? Macam saya kata tadi lah, okay, so maksudnya kita tahu, kita kaya dengan folklore, folk taste kita kan, sastra rakyat, sastra lisan, apa lagi, banyak benda kan. Kita ada fairy taste kita sendiri kan. Okay, so kenapa kita tak angkat macam cerita-cerita hang tuah, ya, ataupun kita tak apa sajalah epic dalam masyarakat kita. Okey, misalnya kita ambil cerita seperti Puteri Sakdung ke, Mahsuri di Langkawi ke, ataupun Hantuah di Melaka ke. So kita ambil benda tu, kita tunjukkan, kita kayakan sebagai satu karakter dalam game ataupun animasi yang sebenarnya mereka juga mempunyai nilai superhero. Kita tahu bagaimana kedudukan Hantuah dalam sebagai satu superhero Melayu kan. So kita ambil benda tu, kita buat satu game ataupun kita buat satu animasi dan kita tunjuklah kekayaan kita. Dan karakter-karakter tadilah yang kita katakan, this is our own character, this is our own idea, this is our own story. Macam tu. So kita boleh pinjam je teknologi barat tetapi kita adaptasi untuk kita create our own characters. Macam itulah. Oh. Faham doktor. Itulah kot saya rasa. Itu je lah kot. Okey, terima kasih doktor kerana meluangkan masa untuk discussion ni. Okey. Apa-apa pun nanti kita akan teruskan dekat dalam email lah kalau ada apa-apa. Kalau apa-apa nanti apa ni, Lukman ada nombor phone saya tak? Nombor phone dekat email tu lah. Itu je lah dia. Yang 016 tu kan? Okay. So apa-apa nanti boleh WhatsApp saya ke apa benda tu. Kadang-kadang saya tak buka pun apa ni email. Boleh WhatsApp saya ke ataupun kalau ada apa-apa yang nak tahu, nak minta pandangan saya ke apa. Boleh doktor. Okey, terima kasih sekali lagi doktor. Okey, jumpa lagi. Take care. Okay, right. Okay, bye-bye. Okay, bye. Ya, itu saja.